tindakan yang baik, yang bijaksana, yang mana pada pagi ini saya kongsikan dalam saya grup sektor untuk SPM. Saya kata 6 kawan yang baik hati ialah dia tidak iri hati, dia pandai ambil hati, dia tidak kedekut berkongsi. Maksud kedekut berkongsi itu bukan maksud rezeki saja, semualah, termasuk ilmu dan sebagainya. Dia tidak suka membenci, dia cinta kita kerana ilahi. Itu maknanya dalam maksudnya tu, bukan cinta setakat sayang. Tapi dia cinta kita, dia sayang kita. Sebab bila orang menegur kita ni maksudnya orang cinta, sayang kita kerana ilahi. Dan yang terakhir satu lagi ialah dia tidak jaja aib kita sana sini. Maknanya kita boleh tegur, kita boleh bimbing, ingatkan, tapi dengan cara yang bijaksana, insya-Allah. Jadi meriah ni. Itu apa pula dah tu. Okey. Sorry. Dan tak apa. Kita faham sebab ada yang berada di rumah kan, bukan semua berada di sekolah macam saya berada di pejabat. Mungkin senyap kalau di rumah. Tunggang terbalik juga sebenarnya. Tapi tak apa. Saya faham, jangan risau. Cuma kita bila di dalam lapangan bersama dengan secara Google Meet ataupun secara maya ni, kita kena prihatin tentang mikrofon kita. Kadang gambar kita pun terlepas pandang. Ada yang saya minta maaf, saya kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan boleh ada yang guru-guru buat PDPR yang mengajar depan kamera tetapi dia terlepas pandang yang berada di belakang tu. Saya dimaklumkan ada pakai berkeman lagi. Tak tahulah siapa yang berkeman, isterinya berkeman ke atau suaminya berkeman. Jadi kita kena peka lah tu. Jangan sampai terlepas pandang perkara-perkara begini. Malu kita sebagai guru ataupun apa. Kadang kita bila buat secara maya ni, orang lain nampak, bukan hanya anak murid. Kadang mak bapak pun tengok, masyarakat pun tengok, melihat apa yang cikgu sebenarnya lakukan pada waktu yang sama. Okey, dalam waktu yang sama saya berkongsi juga dengan, saya mohon izin juga daripada Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kelang untuk bersama-sama dengan rakan-rakan kaunselor yang berada di sekolah supaya sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apakah program-program ataupun perkara-perkara yang boleh kita membuat suatu impak yang lebih baik. Output kita dah bagi input, tapi yang penting sekali adalah output kita. Macam sekarang ni, tempoh hari baru saya bincang dengan Puan Amy berkenaan dengan motivasi anak-anak kita daerah Kelang. Ini saya kongsikan untuk majlis guru kaunseling lah. Why not, mungkin dah ada apa yang saya nampak sekarang ni, sekolah-sekolah menengah sekarang ni buat satu program motivasi untuk anak-anak murid bersendirian, maknanya ikut sekolah masing-masing. Why not kita bincang dalam kumpulan guru bimbing kaunseling ni, why not kita satu hati buat satu program kita juga yang mana di bawah kerjasama antara PPD, Majlis Kaunseling untuk buat satu motivasi. Kita ada masa lagi saya rasa buat satu dalam YouTube ke ataupun siaran langsung seperti macam ni untuk kita beri motivasi kepada anak-anak kita tahun tingkatan 5 yang akan menghadapi peperiksaan. Just santai, mungkin tak perlu lama, setengah jam atau 45 minit, yang mana dia punya input dia tu yang kita nak bagi tu akan memberi satu output yang besar kepada anak-anak kita. Sebab saya nampak sekarang ni, saya kongsi pada tuan-tuan dan puan, anak-anak kita tingkatan 5 ni, bila dia dapat tahu dia positif, ada yang menghentakkan diri dia ke dinding, ke lantai dan sebagainya. Itu yang dihadapi oleh pihak sekolah. Jadi bagaimana agaknya peranan kita sebagai guru kaunseling ataupun guru kaunselor daerah dan juga di sekolah, apa peranan kita yang boleh kita bantu. Dan daripada sini mungkin program kita pada hari ini bukan setakat saja menyampaikan, tetapi ada proses dua hala, interaksi dua hala antara PPD, Majlis Guru Kaunseling dan juga guru-guru di sekolah untuk menghasilkan program yang berimpak tinggi.
Kalau dapat kita peratusan kita nanti dari sudut peningkatan sahsiah anak-anak kita khususnya di sekolah, mungkin kita dapat memberi suatu impak khususnya dalam sudut output keputusan SPM pada tahun ini lebih baik ataupun lebih cemerlang, insya-Allah. Jadi dalam waktu yang sama kepada majlis jawatankuasa guru kaunseling kebangsaan daerah Kelang dan juga guru-guru kaunseling daerah di sekolah-sekolah, pada hari ini dalam keadaan semasa ini kita sedang menghadapi situasi atau norma baru. Semua orang maklum, semua orang tahu, tapi bila kita tidak ditegur, dibimbing, diingatkan, maksud saya di sini ialah bila kita tidak diingat dengan keadaan kita pada norma baru ni, kita terlupa yang mana peranan kita ni adalah walaupun tidak besar tapi dia mempunyai satu mungkin akan memberi satu impak yang lebih besar daripada peranan orang yang besar-besar. Kadang kita buat kecil tapi program tu kecil tapi dia punya impak dia. Kita sekarang nak melihat impak, bukan kita nak melihat kepada input yang kita bagi tapi impak yang kita nak. Jadi insya-Allah dengan zaman yang sekarang ni pada saya mencabar, dan ada pun dah sekarang ni 202 orang guru pegawai, yang saya anggap pegawai lah, pegawai perkhidmatan pendidikan yang bersama pada hari ini. Jadi kita haruslah sentiasa kreatif, cuba mencari peluang, cuba mencari sesuatu input yang boleh kita berikan kepada anak-anak dan memberi impak yang besar, output yang besar khususnya kepada daerah Kelang, insya-Allah. Jadi kepada guru-guru bimbingan kaunseling di sekolah, saya doakan semuanya diberikan kekuatan, dalaman, sihat sentiasa dan sentiasa berpositif, berfikiran positif yang secara terbuka dalam menghadapi situasi kita, dalam apa jua situasi yang kita hadapi. Dan saya nasihatkan juga untuk guru bimbingan kaunseling sentiasa mencari ilmu. Cari ilmu, banyakkan membaca, banyakkan bertanya dengan guru-guru pengalaman. Saya rasa Majlis Guru Kaunseling Daerah Kelang, Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kelang pun, pada saya jawatankuasa yang ada pun memang ilmunya cukup banyak. Jadi berkongsilah, tanya, jangan rasa segan, rasa segan untuk bertanyakan kepada rakan-rakan kita yang banyak ataupun yang telah mempunyai pengalaman yang begitu lama, insya-Allah. Jadi teruskan perkongsian ilmu bersama rakan-rakan, jangan kedekut, jadikan kita sebagai teman yang sebaik, 6 rakan ataupun 6 kawan yang baik hati. Kita jaga tu, kita cuba yang terbaik untuk rakan kita di daerah Kelang, insya-Allah. Kepada majlis Puan Amy, terima kasih. Teruskan usaha bersama dengan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Daerah Kelang. Kepada rakan-rakan guru daerah Kelang, jangan risau kalau anda rasa ada peluang untuk berbicara, ada rasa idea yang terbaik untuk daerah Kelang, boleh usulkan. Jangan tunggu majlis saja. Majlis pun sebenarnya perlukan. Kita adalah satu timbuk, kita adalah satu keluarga yang mana kejayaan kita adalah kejayaan bersama, insya-Allah. Jadi Puan Amy dan juga Majlis Kaunseling daerah Kebangsaan Daerah Kelang dan juga guru-guru, dengan ini saya merasmikan dengan ucapan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan program peningkatan profesionalisme guru bimbingan kaunseling daerah Kelang bagi tahun 2021. Saya sampaikan salam daripada Puan PPD Puan Maimunah kerana tidak dapat pada hari pagi ini kerana beliau sendiri ada mesyuarat yang lain yang lebih penting untuk yang dipertanggungjawab untuk bersama dengan saya rasa kalau tak silap saya dengan Jabatan Pendidikan Islam. Jadi saya sudahi. Sekali lagi kepada semua saya minta maaf jika ada terlanjur bahasa dan perkataan yang rasa tidak selesa pada pagi ini. Saya doakan tuan-tuan dapat relax, cool, jangan ambil picture screenshot, letak gambar kita steady je kan, tanpa senyum, tanpa apa. Kalau boleh duduk stay, tak lama pun ambilkan masa untuk bersama-sama dengan kaunselor-kaunselor pengalaman kita. Cik Kamal Cik Kamal ada kejap tutup kejap buka. Itu sahabat-sahabat saya. Saya pasti semua sahabat-sahabat saya yang ada depan saya ni dalam alam media ni, alam maya ni, insya-Allah
kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan dan juga memperkenankan doa kita. Terima kasih kepada sahabat saya yang bacakan doa tadi. Cukup, memang terbaik, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Puan Harmaizan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Lutfi bin Muhammad Yazid di atas amanah pesanan dan merasmikan majlis kita pada pagi ini. Okey, hadirin sekalian, majlis pada hari ini diteruskan lagi dengan agenda seterusnya, iaitu taklimat e-record perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi tahun 2021. Untuk itu, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Rafidah binti Yunus, Jurulatih Utama e-record Daerah Kelang. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Puan Harmaizan. Okey, yang berusaha pegawai Encik Ahmad Lutfi bin Muhammad Yazid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kelang, Sektor Pembangunan Murid, Puan Amy Hazlinda binti Mahmud, Pegawai Pendidikan Daerah Kelang, Unit Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Puan Parimala Palanisamy yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Daerah Kelang, semua ahli jawatan kuasa MGK Kelang, semua barisan JU e-record dan juga rakan-rakan yang dikasihi guru bimbingan kaunseling sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Okey, rakan-rakan nampak ya paparan saya di saya dah share screen ni, nampak kan? Okey. So saya teruskan hari ini dengan sebenarnya bukanlah taklimat sangat pun, dia lebih kepada perkongsian isu-isu yang berkaitan dengan e-record. Okey. So e-record lebih dikenali sebagai SEPKM, iaitu Sistem E-Perkhidmatan Kaunseling Murid. Okey, bermula tahun ini kita akan kenali dengan SEPKM lah, dan ini adalah website yang guru-guru memang dah sepatutnya kuasai. Okey, www.sepkm.com. Okey. Alright. So biasanya kejap ya. Apa tak boleh ni. Alright. Okey, saya ke slide seterusnya, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Oh, okey. So, sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan SEPKM, e-record ini, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada Ketua Guru Bimbingan dan Kaunseling di sekolah masing-masing. Jika masalah tersebut tidak selesai juga, maka cikgu-cikgu bolehlah rujuk pada JU e-record Daerah Kelang. Okey, untuk sekolah rendah, cikgu-cikgu sekolah rendah boleh rujuk pada JU sekolah rendah iaitu Encik Ling Juan Yen daripada SJKC Yinghua dan juga Puan Umi Kalsum binti Muhammad Adam, guru daripada SK Bukit Kapar. Okey, jadi cikgu sekolah rendah memang kena simpan nombor Cikgu Ling dan juga Puan Umi. Right, bagi sekolah menengah, JU e-record adalah Puan Nurhailin binti Umar dari SMK Convent Kelang, saya sendiri dari SAMT Sultan Hishamuddin dan juga Encik Saiful bin Romanso daripada SCS Kelang. Okay, so soalan yang biasanya diajukan kepada JU e-record adalah buku rekod kaunseling guna lagi tak? Ni soalan yang sepatutnya dah tak adalah isu ni kan. Banyak pula notification. Alright. So soalan yang seterusnya, bagi sekolah yang menggunakan Google Classroom sebelum ini, adakah kami perlu juga buat SEPKM? Kemudian soalan lain, adakah GBK dan GBKLD, okey, lantikkan dalaman, perlu isi ERPH lain selain daripada SEPKM? Alright cikgu, jawapannya adalah cikgu wajib isi guna SEPKM. Maksudnya semua guru bimbingan dan kaunseling, SEPKM ini adalah data utama kita. Ini wajib
gunakan. Okey, tak kisahlah sekolah cikgu sebenarnya sebelum ni gunakan ERPH dan sebagainya, tapi selepas kemunculan SEPKM ni bermula pada tahun ini, semua guru bimbingan kaunseling wajib menggunakan SEPKM. Okey. Dan seterusnya soalan yang berkaitan dengan SEPKM, okay, of course lah pada awal-awalnya kita kena daftar. Jadi soalan yang biasanya diajukan kepada JU kami antaranya adalah guru bimbingan kaunseling lantikan dalaman perlu daftar ke? Jawapannya ya cikgu, cikgu perlu daftar SEPKM sama seperti GBKSM yang lain. Okey. Cikgu boleh akses dengan penggunaan komputer, laptop, telefon asalkan cikgu mempunyai capaian internet yang baik. Okey, untuk daftar kita ada dua proses awal yang memang cikgu wajib kuasai. Yang pertama, daftar akaun cikgu pergi pada www.sepkm.com ni. Okey, ID adalah IC cikgu, nombor kad pengenalan dan kata laluan adalah 123. Untuk guru yang baharu, cikgu daftar dulu akaun. Cikgu daftar akaun, masa cikgu daftar tu cikgu ingatlah sebaik-baiknya ID adalah gunakan ID 123. Okey? Tapi adalah soalan yang kata macam mana Fidah kalau tak gunakan password 123? Tak ada masalah, cuma cikgu pastikan cikgu ingat kata laluan tersebut. Cikgu mesti kena ingat lah, jangan kalau cikgu nak guna kata laluan lain, cikgu boleh guna, tiada masalah, pastikan cikgu ingat. Okay? Alright, mengapa kadang-kala ID dan password yang dimasukkan betul? Sama je lah, maksudnya sama. Apa yang dimasukkan, cikgu dah ingat dah betul dah. Tapi SEPKM mengatakan ianya salah. Cikgu perlu mendaftar semula ke atau ada cara lain untuk mengatasinya? Ni antara soalan yang diajukan lah. Maksudnya password dah betul, ID dah betul tapi cikgu tak boleh masuk. Kalau jadi juga macam ni, cikgu boleh terus reset kata laluan. Okey, di bahagian dekat laman web tu sendiri dah ada dah reset kata laluan. Cikgu cubalah reset kata laluan. Jika ada masalah juga, cikgu inform pada JU dan JU akan refer pada admin untuk admin reset semula. Okey, soalan lain yang berkaitan dengan pendaftaran e-record. Sekiranya guru bimbingan kaunseling atau guru bimbingan kaunseling lantikan dalaman GBKLD berpindah atau bertukar portfolio, apakah yang perlu dilakukan untuk SEPKM? Kekalkan penggunaan seperti biasa atau dipindahkan? Bagaimanakah caranya? Okey, so jawapannya adalah maklumkan kepada JPN. Okey, sekiranya cikgu berpindah dan sebagainya. Dan soalan seterusnya, apakah prosedur yang perlu dilakukan oleh GBK yang baru posting di sesebuah sekolah itu? Perlu mendaftar sendiri ke dalam sistem atau ada prosedur tertentu? Jawapannya cikgu daftar je sendiri dalam sistem. Okey, cikgu memang perlu daftar macam saya tunjuk tadi. Cikgu kena pergi ke website sepkm.com, cikgu daftar. Alright, daftar macam biasa. Jadi lepas cikgu dah daftar, biasanya proses kedua ini juga sangat penting. Jadi cikgu kena minta guru APDM, mohon kerjasama daripada guru APDM untuk cikgu download data APDM. Okey. Prosedur download untuk kita upload ke sistem ini adalah sama sahaja seperti tahun lepas. Cikgu save format APDM masa cikgu download tadi tu, cikgu pastikan kalau cikgu buat sendirilah. Kalau cikgu minta pada guru data, cikgu ingatkan guru data untuk save kepada CSV, delimited. Okay, format ni. Kemudian cikgu klik kat sini data murid. Kemudian cikgu muat naik data murid tadi tu. Kemudian cikgu kliklah kat sini proses data APDM ke sistem. Cikgu wajib tunggu dia kena keluar perkataan kekunci berjaya. And then kalau berjaya dia akan keluar macam ni. So maksudnya data murid telah pun dikemas kini dalam sistem. Okey, soalan yang selalu diajukan. Fidah, kenapa tak berjaya muat turun data APDM? Ada masalah lah bila nak upload tak boleh.
Jawapannya cikgu pastikan biasa kalau untuk masalah APDM dia ada satu je masalah dia. Format ni CSV, delimited. Jadi cikgu perlu pastikan ya format bila kita download APDM tu mesti dalam format ni CSV, delimited. Kemudian cikgu buat macam biasalah. Sebenarnya cikgu proses ni tak sampai 5 minit pun. Dalam 2 minit dah settle. Alright, soalan yang biasanya ada setengah laptop dia tak support untuk save tu. Jadi kena cuba dekat laptop lain. Mungkin kadang window tu ada masalah sikit. Okey, ini yang berkaitan dengan upload data APDM. Betul? Masa kita nak convert save as tu. Okey. So, sekiranya laptop cikgu bermasalah, cikgu dapatkanlah support mana laptop yang boleh untuk pastikan benda tu mesti di save sebagai CSV, delimited. Right? So, sekiranya cikgu ada soalan lain sebab saya tak nampak ni soalan-soalan di chat ke apa sebab laptop saya memang untuk presentation saya je. Cikgu boleh ajukan di ruangan chat, mungkin JU-JU lain boleh bantu jawab di sana lah. Ataupun boleh ajukan soalan macam tadi. Right, sebab saya memang tak nampak ni paparan lain. Saya nampak slide saya je. Okey, saya teruskan. Untuk data APDM, ada juga yang tanya soalan, okey, macam mana sekiranya ada murid pindah sekolah, ada murid baru masuk, bolehkah saya masukkan nama pelajar tu je? Maksudnya mungkin pelajar baru dalam 3 orang, 4 orang, boleh tak nak masukkan pelajar tu je? Atau soalan yang seterusnya, sekiranya ada murid berhenti, bolehkah saya keluarkan nama pelajar tu sahaja? Maksudnya sekarang ni dia nak buat runcit-runcit lah. Setakat kadang-kadang pelajar berhenti seorang je ataupun mungkin 2 orang. Sama juga dengan pelajar yang masuk tadi, mungkin seorang, 2 orang. Boleh tak masukkan runcit-runcit nama dia orang? Jawapannya cikgu tak boleh masukkan runcit-runcit. Cikgu memang kena upload balik data APDM tersebut. Jadi cikgu wajib upload, muat naik data APDM secara keseluruhan dalam bentuk CSV, delimited. Alright? Okay. Setakat ni okay ya cikgu? Right, saya teruskan untuk, okay, ni soalan yang biasa diajukan untuk sekolah rendah ya. Maklumat murid prasekolah tiada di APDM. Jadi saya tak boleh nak isi e-record. Okay, untuk makluman cikgu, prasekolah tidak termasuk dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Jika cikgu ada aktiviti bersama murid prasekolah, GBK perlu isi di bahagian lain-lain sumbangan. Okay, kita ada bahagian lain-lain sumbangan kan, jadi cikgu boleh isi di situ. Alright. Yang seterusnya berkaitan dengan data APDM. Bagaimana pula data APDM tingkatan 5 2020 sedangkan pada tahun ini terdapat 2 kohort. Terusnya. Okey. Ada 2 kohort. Okey, kita ada tingkatan 5 2020 dan juga tahun semasa. Jadi adakah murid tersebut menjadi alumni dan perlu diisi sebagai sesi kaunseling sahaja ke? Konsultasi sahaja ke? So jawapannya kohort tingkatan 5 2020 masih ada dalam sistem. Jadi cikgu boleh record seperti biasa. Okey. Alright, untuk isu muat naik data APDM ni, adakah semua cikgu kaunseling kena buat? Sekejap Saya kat sekolah jadi dia memang launching dekat sangat dengan bilik saya. Alright, so untuk upload data APDM, hanya seorang GBK sahaja yang perlu upload data APDM ke dalam record SCPKM. Okay, sekiranya ada ketua lah yang buat. Ataupun kalau mungkin ketua kurang arif ke apa, cikgu boleh minta je bantuan mana-mana GBK yang lebih mahir untuk bahagian teknikal ini. Maksudnya di sebuah sekolah hanya seorang sahaja yang upload, so benda tu akan dapat pada semua GBK yang lain. Okey cikgu, setakat ni okey. Saya boleh teruskan ya. Okey, kita masuk ke bahagian pengisian dan perekodan SCPKM. Okey, yang ini adalah paparan utama. Bila cikgu dah berjaya masuk tadi, cikgu dah upload data. So, cikgu masuk je, inilah yang akan keluar. Dashboard ini adalah dashboard yang ada murid
cicir. Okey, sekiranya sekolah cikgu ada murid cicir, di dashboard utama kita akan nampaklah statistik murid cicir, lepas tu statistik kes cikgu, kemudian statistik murid. Bagi sekolah yang tiada murid cicir, kita akan terus pada statistik sesi dan juga statistik murid. Kemudian, okey, bahagian inilah yang cikgu kena kuasai. Okey, paparan tertingkap item lapor aktiviti. Benda ni yang cikgu wajib kuasai cikgu. Okey, kita pergi satu persatu. Dashboard ini yang tadi saya tunjuk, okey, ada statistik murid cicir, statistik case dan juga untuk statistik murid lah, sekolah cikgu ada berapa orang pelajar. Alright, untuk seterusnya ini adalah bahagian yang wajib cikgu kuasai. Ini adalah kerja buat GBK setiap hari cikgu. Jadi yang seterusnya aktiviti, senarai aktiviti, senarai klien, senarai kategori. Okey, yang ini laporan. Cikgu selepas cikgu dah isi, cikgu boleh cetak laporan dan rumusan mengikut harian dan juga mingguan. Kemudian analisis impak adalah refer pada impak perkhidmatan, analisis guru bimbingan kaunseling dan juga analisis murid. Untuk lain-lain ini adalah merujuk kepada data psikometrik, data murid cicir dan juga data minda sihat. Okey, yang ini yang tadi data murid yang kita masukkan pelajar upload APDM. Kemudian profile picture. Okey, cikgu sekiranya cikgu nak tukar gambar kat sini, macam mana ni Fida nak tukar gambar ni? Cikgu pergilah pada profile, cikgu klik kat sini data murid GBK ni. Okey, kemudian cikgu bolehlah tukar. Cikgu pergi pada profile GBK, cikgu boleh tukar, cikgu nak tukar gambar lain ke, hari-hari cikgu nak tukar gambar pun dipersilakan. Okey, untuk tukar kata laluan, contohlah tadi, selama ni kata 1, 2, 3, sekarang boleh tukar password sendiri kalau nak. Jadi kalau cikgu nak tukar, cikgu boleh tukar di sini. Cuma nasihat saya, cikgu pastikanlah cikgu ingat apa yang cikgu tukar. Alright, so kita pergi pada satu-satu ya. Okey, laporan aktiviti. So ini adalah dashboard untuk laporan aktiviti. Kita ada 5 bahagian ya. Bahagian A, pengurusan dan perkhidmatan. Bahagian B, perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling. Kemudian bahagian C, lain-lain sumbangan di sekolah. Dan seterusnya bahagian D, perkhidmatan luar sekolah. Okey, macam hari ni, okey. Dan yang tadi, yang last kali, lain-lain, contohnya kenyataan cuti dan juga senarai murid cicir. Okey. Untuk pengurusan dan pentadbiran, okey cikgu kita pergi satu-satu. Alright, untuk perhimpunan, okey, apa sahaja perhimpunan harian ke, kalau sekolah cikgu buat hari-hari cikgu buat perhimpunan, okey cikgu boleh isikan perhimpunan harian ataupun mingguan, okey mungkin Isnin sahaja, okey ataupun sekiranya ada perhimpunan sempena sambutan, sesuatu sambutan, okey. Jadi kita ada buat perhimpunan ataupun perhimpunan koko. Semua cikgu boleh klik di sini. Alright. Dan seterusnya. Mesyuarat, taklimat, bicara profesional. Okey. Yang ini adalah untuk, okey kalau cikgu terlibat dengan mesyuarat guru, cikgu terlibat dengan taklimat ataupun program di sekolah ya cikgu. Yang ini yang berkaitan di sekolah. Okey, kemudian cikgu terlibat dengan dialog prestasi. Okey, ataupun cikgu ada perbincangan dengan pengetua, penolong kanan, okey, dengan GKMP ataupun dengan guru, cikgu boleh masukkan di bahagian ini, bicara profesional. Bagi bahagian penyediaan kertas kerja, okey, termasuklah cikgu sediakan AJK program, cikgu buat kertas kerja, okey. Kemudian cikgu buat tentatif, cikgu sediakan buku program. Okey, semua urusan tersebut cikgu boleh klik di bahagian ini, cikgu rekodkan di bahagian penyediaan kertas kerja. Kemudian, okey untuk dokumentasi. Dokumentasi ni bila kita menyediakan dokumentasi, of course lah. And then yang kedua, bila kita menyediakan, contohnya sekarang ni musim norma baharu, kita banyak buat video-video, kita banyak buat infografik. Jadi
proses penyediaan itu kadang ambil masa yang lama. Contohnya cikgu buat video ambil masa lama kan. Cikgu buat PowerPoint ke apa, so dia ambil masa yang lama. Cikgu boleh masukkan dalam bahagian dokumentasi. Menyediakan dokumentasi lah, menyediakan bahan bahan dan sebagainya. Kemudian untuk pelaporan psikometrik juga cikgu masukkan bahagian dokumentasi. Dan juga bila kita buat pelaporan untuk ke PPD, GPS, KPM, banyak sekarang isi Google Form kan. So itu semua cikgu boleh rekodkan sebagai dokumentasi. Right cikgu, sekiranya cikgu ada soalan, cikgu boleh ke bahagian chat dan cikgu, sebab saya tak nampak ni cikgu tanya soalan ke apa, saya tak nampak. Mungkin JU lain boleh bantu jawab. Right, saya teruskan untuk pelaporan sesi. Untuk pelaporan sesi, cikgu, semualah aktiviti cikgu menulis laporan sesi, laporan rujukan, kemudian laporan e-perkhidmatan. Kita key in hari-hari ni, e-record ni kita masukkan bahagian pelaporan sesi kaunseling. Right, yang seterusnya pengurusan bilik BK, bimbingan kaunseling. Mana-mana aktiviti keceriaan, kemaskini papan kenyataan kaunseling, kemaskini profil murid pun kita masukkan bahagian pengurusan bilik cikgu. Kemudian untuk sistem fail UBK, apa sahaja yang berurusan dengan fail, cikgu kena key in untuk bahagian ini pengurusan bilik. Agak cikgu jelas. Cikgu jangan ingat kalau pengurusan bilik semata-mata bilik je cikgu, tak ya. Sebab yang ini apa-apa yang berkaitan dengan fail, cikgu boleh masukkan pengurusan bilik. Untuk item pengurusan bilik ni nanti akan dimurnikan, akan ditukar kepada pengurusan perkhidmatan. Right. So untuk soalan biasa bahagian A ni, soalannya adalah, saya lantikkan dalaman. Boleh tak cikgu beritahu apa yang perlu saya buat dulu yang paling penting untuk isi SEPKM? Item apa yang perlu diisi? Cikgu, jawapannya cikgu isilah tugas wajib cikgu. Cikgu isilah untuk sesi bimbingan, amalan guru penyayang, psikometrik tahun 6, mentor-menti, minda sihat, senarai semak keperluan murid, dasar warga emas. Selain itu, tugas sampingan cikgu, contohnya pengurusan fail, merancang plan intervensi, bahan outreach counselling. Yang seterusnya cikgu boleh laksanakan apa program yang cikgu buat, promosi, pemugaran minda sihat, program motivasi, program peningkatan akademik, program remote. Itu antara yang cikgu boleh key in. Ada lagi soalan daripada GBKLD. Adakah perlu masukkan rekod SEPKM setiap hari? Sebab kami juga perlu buat rekod PDPR setiap hari. Untuk soalan ini adalah untuk GBKLD lantikkan dalaman. Rekod adalah secara berkala. Hanya aktiviti tertentu sahaja yang dilaksanakan yang perlu cikgu rekodkanlah. Memandangkan cikgu sendiri mengisi ERPH. Alright? Bukan rutin hari-hari. Yang penting masa laporan LPBK nanti ada pengisian dia. Right? Antara yang perlu diisi GBKLD adalah program. Kerana program ni dia auto-generate. Sekiranya GBKLD ada kelapangan untuk rekod sesi bimbingan, lagi bagus. Untuk bahagian kaunseling, terpulang kepada GBKLD, seelok-eloknya sesi bimbingan direkodkan sebagai dokumentasi evidence pelaksanaan aktiviti yang dijalankan. Cikgu, soalan lain yang berkaitan bahagian A pengurusan pentadbiran ini adalah, jika saya mentadbir, jika cikgu tadbir, cikgu jalankan ujian psikometrik, ia dikira sebagai pengurusan bilik cikgu. Yang saya dah maklumkan tadi, pengurusan bilik ni akan ditukar nanti kepada pengurusan perkhidmatan. Bila kita buat ujian psikometrik, tapi bila kita record, kita isi data, key in data di e-PKM tu, cikgu isi itu bahagian dokumentasi. Alright. Saya harap yang ini jelas ya cikgu. Kalau ada soalan, cikgu boleh ajukan ataupun cikgu ke ruangan chat. So up to this point everything is clear cikgu. Boleh saya teruskan ya? Alright. Untuk soalan seterusnya, soalan A, bahagian A ni lah pengurusan dan pentadbiran ni. Untuk bahagian dokumentasi, jika cikgu menyediakan bahan, contohnya poster, video, leaflet, ia dikira dokumentasi. Tengok cikgu menyediakan.
Kalau sediakan cikgu tengah buat benda tu, ambil masa yang lama kan, so itu adalah dokumentasi. Tapi jika cikgu menyebarluaskan bahan tadi, ia dikira pengurusan bilik cikgu. Okey, cikgu buat outreach. Ia adalah pengurusan bilik yang item ini akan ditukar nanti jadi pengurusan perkhidmatan. Okey. Alright. Kemudian pelaporan sesi. Apa beza pelaporan sesi kat bahagian A tadi tu dengan individu atau kelompok di bahagian B? Soalan daripada cikgu kita ya. Okey, ada yang tanya. Okey, ni adalah screenshot daripada phone. Jadi dia rapat ni. So apa beza ni bahagian pelaporan sesi ni di bahagian pengurusan dan pentadbiran dengan individu atau kelompok di bahagian bimbingan dan kaunseling. Alright. So di sini ya cikgu pelaporan sesi untuk bahagian A dia merujuk kepada perekodan laporan. Maksudnya aktiviti kita key in laporan tersebut. Alright. Manakala untuk bahagian B yang ini adalah cikgu key in aktiviti sesi yang cikgu jalankan. Siapa kliennya, apa isunya. So ini adalah untuk bahagian B ni adalah untuk aktiviti kaunseling, apa yang kita buat. Manakala bahagian A yang kita buat report tu, laporan yang kita buat. Alright cikgu, saya harap jelas ya. Okey, kita ke bahagian B. Okey, perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling. Okey, bahagian B ni merujuk kepada aktiviti kaunseling. Cikgu boleh tengok ikon dia. Okey, ada 6 di sini ya. Yang pertama individu. Mana-mana aktiviti sesi kaunseling individu ataupun bimbingan individu, cikgu boleh rekodkan di sini. Cikgu bolehlah laporkan mengikut sasaran murid tu, murid dirujuk, dipanggil sukarela ataupun rujukan SSDM. Kemudian apa pendekatan dan jenis perkhidmatan serta apa fokusnya. Baik cikgu. Kemudian untuk kelompok, okey samalah. Kalau cikgu buat sesi kelompok, kaunseling kelompok ataupun bimbingan kelompok, cikgu boleh key in di sini. Cikgu laporkanlah mengikut sasaran murid, kemudian pendekatan dan juga jenis perkhidmatan serta fokus. Okey, kalau kelas ganti pula, mana-manalah cikgu dapat kelas relief kan. Okey, cikgu buat aktiviti apa? Dia ada spesifik, sama ada cikgu menjalankan aktiviti bimbingan dan kaunseling yang menggunakan modul kita ataupun cikgu jalankan aktiviti selain bimbingan dan kaunseling. Contoh aktiviti selain bimbingan dan kaunseling adalah contohnya mungkin minggu tu minggu sejarah. Ada aktiviti ataupun handout yang diberikan oleh guru sejarah untuk cikgu jalankan aktiviti semasa kelas relief. Jadi itu adalah aktiviti selain daripada bimbingan dan kaunseling. Kemudian kelas ganti juga mungkin untuk sekolah yang MMI, okey, melindungi masa instruksional. Okey, dia gunakan bahan guru yang diganti. Cikgu tu dah sediakan bahan. Jadi cikgu bawa bahan tersebut, latih tumbi tersebut dan cikgu laksanakan semasa kelas ganti ataupun menjaga peperiksaan. Alright, yang seterusnya untuk konsultasi. Okey, menjalankan konsultasi perbincangan bersama ibu bapa, penjaga ataupun guru mengenai pelajar. Okey, konsultasi ini adalah mengenai pelajar. Ataupun konsultasi dengan agensi luar, alumni. Okey, cikgu boleh highlightkanlah apa pendekatan dia, jenis perkhidmatan serta fokus. Okey, saya teruskan ya. Seterusnya program. Right, program ni dia merujuk kepada jenis program. Okey, yang memang tertera di situ adalah mentor-mentee, pembimbing rakan sebaya, dasar warga emas negara dan juga amalan guru penyayang. Selain daripada itu, dia ada tulis lain-lain. Jadi cikgu boleh, kalau contohnya program motivasi, jadi cikgu boleh isi lain-lain, cikgu tulislah kat bawah tu perkara dia apa. Okey, kemudian cikgu isilah pendekatan dia macam mana, pencegahan ke, perkembangan, pemulihan ataupun krisis. And then jenis perkhidmatan, fokus tadi itulah sahsiah ke, kerjaya, disiplin ataupun psikososial dan kesihatan mental. Right. Okey, seterusnya ziarah cakna. Ziarah cakna ni cikgu laporkan laporan yang kita ziarah murid. Okey, tapi zaman COVID ni lain sikit lah, okey.
kita lebih kepada talian lah. Kemudian bilangan guru yang terlibat untuk laporan ziarah cakna, dia akan minta cikgu bilangan guru yang terlibat berapa orang. Kemudian apa dia impak ciri murid yang diziarahi. Adakah dia murid yang berisiko cicir atau murid yang cicir dan sebagainya. Kemudian cikgu boleh pergilah isikan aspek dia ada banyak. Dekat aspek akademik, sasya, disiplin, koko, sukan, kebajikan, sakit dan lain-lain. Okay. Alright, cikgu yang bawah tu di bahagian B kan ada keluar benda ni. Pastikan login sistem SIPDM. Ini tak ada apa-apa lah. Sebenarnya ia sekadar mengingatkan cikgu-cikgu untuk cikgu semaklah SSDM untuk kenal pasti sekiranya ada murid yang dirujuk. Okay. Biasanya soalan yang berkaitan dengan bahagian B, aktiviti kaunseling ni, dia akan tanya bila kita key in kat sini ni, kategori contohnya kategori sesi kita klik individu, dia akan keluar kat sini jenis sesi, dia akan keluar kaunseling individu, bimbingan individu ataupun kunjungan ke rumah. Kemudian adalah soalan daripada guru kita, apa beza kunjungan ke rumah dengan ziarah cakna? Cikgu, proses pelaksanaannya sama. Tapi kunjungan ke rumah murid untuk adalah kepada pelajar yang bermasalah. Tapi ziarah cakna ni kita ada banyak kategori. Contohnya tadi kebajikan. Tak semestinya belajar tu bermasalah. Ataupun mungkin belajar tu bagus dari segi akademik. Tapi saya sarankan semua cikgu-cikgu, cikgu isilah bahagian ziarah cakna. Cikgu tak perlu isi bahagian kunjungan ke rumah murid. Kunjungan ke rumah murid ni sebenarnya ia sama je macam ziarah cakna. Jadi lebih baik cikgu isi bahagian ziarah cakna. Sebabnya kita bahagian individu, kita ada buat sesi individu, kita ada buat sesi bimbingan. Jadi cikgu boleh, sekiranya cikgu ke rumah pelajar tersebut, cikgu isi ziarah cakna. Right? Seterusnya, sekiranya tiada lesen KPBA, bolehkah GBKSM mengendalikan sesi kaunseling individu? Alright cikgu, semua GBKSM guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa boleh menjalankan sesi kaunseling di sekolah walaupun tiada lesen berdaftar kerana mereka sudah dilantik sebagai GBKSM. Cuma mereka ni tidak layak untuk mohon kaunselor berdaftar sebab kaunselor berdaftar dia kena ada pentauliahan ataupun ijazah kaunseling. Alright. Hanya GBK lantikan dalaman sahaja yang tidak boleh menjalankan sesi kaunseling. Cikgu, saya sambung ya. Alright, GBKLD ialah cikgu lantikan dalaman. Cikgu hanya dibenarkan untuk jalankan sesi bimbingan sahaja. Cikgu tak boleh jalankan sesi kaunseling sama ada individu ataupun kelompok. Untuk sesi kaunseling yang dibuat atas talian, panggilan telefon, cikgu tidak boleh rekodkan sebagai sesi kaunseling individu ataupun kelompok. Tak boleh cikgu. Cikgu hanya catatkan sebagai bimbingan sahaja, bukan sesi kaunseling. Kerana sesi kaunseling ia mesti bersemuka. Kemudian cikgu, another plus point untuk talian ni, cikgu buat panggilan telefon, ataupun kita WhatsApp pelajar ke, itu adalah talian sokongan psikososial ataupun nama lain talian cakna, tak kisahlah apa-apa talian lah yang cikgu namakan, ia boleh dikira sebagai ziarah cakna. Dalam norma baharu, ziarah cakna juga diambil kira sebagai talian sokongan itu diambil kira sebagai ziarah cakna. Saya harap jelas ni cikgu. Kemudian, penegasan lah bahawa semua GBKSM boleh buat sesi kaunseling tapi secara bersemuka. Maksudnya sekarang ni kalau konteks sekarang kita buat sesi kaunseling secara bersemuka dengan pelajar tingkatan 5 dan 6 lah. Alright. Saya teruskan ni cikgu. Soalan lain yang berkaitan dengan bahagian B, perkhidmatan bimbingan kaunseling. Ini cikgu yang minta jelaskan pendekatan. Dia ada banyak kan, ada 4 pendekatan. Apa dia pendekatan ni, pasal apa? Right cikgu. Pencegahan, pendekatan ini berasaskan andaian bahawa satu-satu masalah tu mungkin timbul.
Dan sebelum masalah itu meruncing, usaha dijalankan untuk menghalangnya. Maksudnya kita cegah lah. Contohnya kita buat kempen PPDA, kita buat pendidikan pencegahan AIDS, okey. Itu adalah pencegahan, pendekatan pencegahan. Manakala perkembangan, pendekatan ini merupakan satu usaha untuk mengenal pasti keperluan murid dalam persekolahan supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta akhlak yang mulia. Contohnya taklimat persediaan menghadapi peperiksaan dan juga ceramah motivasi. Alright cikgu, kebanyakannya aktiviti kita banyak saya tengok kepada perkembangan lah. Okay, kebanyakannya kita buat perkembangan. Right, seterusnya pendekatan pemulihan. Pendekatan ini memberi fokus kepada langkah mengatasi isu atau masalah dengan harapan murid mengubah perlakuan untuk mengelakkan berlakunya peristiwa krisis. Contohnya murid ponteng sekolah, merokok, melawan guru. Alright. Mereka dikumpulkan untuk mengikuti sesi kaunseling kelompok atau menghadiri sesi kaunseling individu. Jadi diorang buat pemulihan. So itu adalah pendekatan pemulihan. Manakala pendekatan krisis pula adalah pada kes yang timbul secara mendadak dan memerlukan perhatian serta tindakan segera dari GBKSA serta GBKSM serta pihak pentadbir sekolah. Contohnya murid yang bergaduh di sekolah ataupun pelajar yang mengalami histeria, menangis tiba-tiba, cubaan bunuh diri, dada atau pelajar yang sedang mengalami peristiwa cemas seperti penderaan. Okey, so itu boleh masuk kepada pendekatan krisis. So saya harap yang ini jelas ya cikgu. Banyak pula mesej masuk. Alright, seterusnya perkhidmatan. Okey, soalan untuk jenis perkhidmatan. Okey, yang PPS ni, okey, pembangunan dan perkembangan sahsia. Bila cikgu pergi pada klik kat sini kan, contohnya jenis perkhidmatan, cikgu klik kat sini, dia akan ada pilih fokus. So dia dah automatik dah ada kat sini cikgu. Cikgu pilih je mana satu. Pengurusan diri, tingkah laku kurang sopan, hormat menghormati, kepimpinan dan juga kemahiran sosial. Jadi cikgu boleh pilih lah. Contohlah cikgu kata macam tak kena, yang ini tak ada. So maksudnya mungkin jenis perkhidmatan tu lain. Cikgu boleh pilih lah perkhidmatan lain pula. Okay. Alright. Seterusnya contohnya yang tadi tu lah. Okay, kalau PPS tak ada, cikgu try tengok pada mungkin psikososial pula. Okay, yang ini jenis perkhidmatan pendidikan kerjaya murid. Dah ada dah cikgu kat sini. Cikgu klik je mana satu fokus yang cikgu buat. Adakah hala tuju kerjaya, pemilihan bidang kerjaya, penyebaran maklumat kerjaya, pengetahuan berkaitan kerjaya, okey, ataupun inventory yang dijalankan. Alright. So seterusnya peningkatan disiplin diri murid. Okey, kalau cikgu klik kat sini, yang ini banyak sikit lah untuk peningkatan disiplin diri murid. Okey, cikgu klik kat sini jenis perkhidmatan, cikgu boleh pilih fokus. Okey, fokus pun ada banyak ni, vandalisme, rokok, tidak pentingkan masa, buli, tingkah laku jenayah, ponteng, kenakalan, tingkah laku lucah, tingkah laku kurang sopan, biadab, tidak amanah, kekemasan diri, penglibatan politik pun ada cikgu. Right? Contohlah cikgu pilih kat sini vandalisme. So kalau bila cikgu klik vandalisme, dia akan keluar pula pilih kes. Kes dia mana? Alright? Merosakkan harta benda awam ke? Okey, merosakkan harta benda sekolah ke? Asrama, kantin, bilik khas. Okey, dia akan pergi secara detail. Ataupun contoh lain, cikgu pilih peningkatan disiplin tadi, kes dia kes khas. Okey. Bila kes khas, cikgu boleh tengoklah kat situ dia ada banyak. Dia lebih spesifik. Cikgu untuk kes disiplin ni memang dia memberi fokus yang lebih. Dia ada banyak ni. Dia ada banyak. Contohnya lah kes khas. Adakah bertatu, mencederakan diri, cubaan bunuh diri, terjun bangunan, penyalahgunaan racun, hamil, lumba haram,
Okay, dia banyak lari dari rumah, ajaran sesat, bunuh diri. Right? So ini adalah antara jenis perkhidmatan mengikut bidang. Okay, yang ni yang terakhir psikososial dan kesejahteraan mental, PKM, okay. Cikgu boleh pilih lah, adakah masalah keluarga, kemahiran belajar, perkauman, komunikasi, jati diri, pengurusan emosi, seksual, keremajaan dan kerohanian. Alright. Okay, soalan yang biasanya diajukan, soalan lain. Apakah beza bicara profesional dengan konsultasi? Alright cikgu, bicara profesional melibatkan perbincangan GBK bersama pentadbir guru mengenai perkara umum ataupun peribadi. Alright, umum atau peribadi. Manakala konsultasi melibatkan perbincangan GBK bersama pentadbir guru, ibu bapa, penjaga mengenai perkara yang melibatkan murid. Right? Bicara profesional, dia tak libatkan murid. Tapi kalau konsultasi, dia melibatkan murid. Jelas ya cikgu? Okey. Seterusnya. Untuk konsultasi juga. Sekiranya cikgu, guru berjumpa GBK dan berkongsi masalah peribadinya tidak melibatkan murid, perlu direkod di bahagian mana? Okey, tidak melibatkan murid. Jadi rekod di bahagian bicara profesional. Right? Okey, soalan yang seterusnya. Semua GBK terlibat dengan program yang sama. Boleh tak kami semua rekod bahagian program? Sebab hari tu masa penataran kan dia cakap seorang sahaja yang boleh rekod untuk program. So sekarang ni macam ada yang kata cikgu macam tak adil lah pula sebab everybody, semua GBK semua terlibat. Tapi kenapa seorang je boleh? Okey cikgu, kita ada solution lain. Maksudnya kalau cikgu nak buat, semua pun boleh buat. Okey, maksudnya semua cikgu, semua GBK yang terlibat dengan program boleh isi program tersebut. Cuma cikgu pastikan sasaran muridnya yang berbeza. Contoh, sekiranya program tersebut melibatkan semua murid di sekolah cikgu. Okey, contoh GPK 1 boleh isi, cikgu boleh klik untuk program yang sama tapi sasaran murid adalah tingkatan 1 dan 2. Manakala GPK kedua pula isi sasaran murid tingkatan 3. GPK yang ketiga boleh isi program yang sama dan sasaran muridnya tingkatan 4 dan 5. Alright, boleh juga macam ni. Ataupun mungkin cikgu boleh buat macam ni. Okay, Fidah, kami buat tingkatan 1 je. Contohnya pendaftaran tingkatan 1 hari tu. So macam mana? Padahal semua cikgu terlibat, semua GPK terlibat. Alright cikgu, so kalau macam tu, contohlah di sekolah tu ada 5 kelas untuk tingkatan 1. Jadi, cikgu boleh buat apa? Contoh GPK 1 dia ambil kelas A, GPK 2 ambil kelas B, GPK 3 ambil kelas C dan seterusnya. Alright? So saya harap jelas ya cikgu untuk program ni. Okay. Soalan seterusnya. GBK atau GBKLD menjalankan aktiviti amalan guru penyayang iaitu mengalu-alukan kehadiran murid di pagar setiap hari. Ianya perlu dilaporkan sebagai program atau ada cara lain. Right cikgu, saya memang dah banyak lebar explain kat situ supaya cikgu boleh baca sekali. Program amalan guru penyayang merupakan program besar tapi berkala. Right? Allah. Alright, amalan guru penyayang bukan semata-mata mengalu-alukan kehadiran murid sahaja. Semua program perlu melihat kepada objektif. Contoh, memberikan cedera hati kepada murid yang hadir awal. Objektifnya membentuk rasa dihargai dalam diri murid. Alright. Cuma sekarang ni persoalannya, adakah semua murid dapat cedera hati? Takkan. Hanya murid yang datang awal je. Contohnya 20 orang murid yang datang awal yang dapat. Alright. So yang itu cikgu boleh catatkanlah nama 20 orang murid yang datang awal tadi masukkan dalam program. Alright. Contoh amalan guru penyayang. Contoh program amalan guru penyayang yang lain adalah menyambut hari jadi murid. Okay.
sasaran murid, contohnya murid yang lahir daripada bulan Januari hingga Jun. So kita dah ada sasaran murid, jadi cikgu boleh masukkan. Alright, jika kita masukkan catatan alu-alukan kehadiran murid setiap hari di pagar sekolah, itu bukan kategori program cikgu. Jadi untuk tugas mengalu-alukan kehadiran murid, cikgu hanya perlu rekodkan di bahagian pengurusan bilik. Okey, kan saya telah cakap tadi pengurusan bilik tadi nanti akan dimurnikan jadi pengurusan perkhidmatan. So untuk yang hari-hari kita jaga gate tu, yang hari-hari cikgu mengalu-alukan kehadiran pelajar di pagar, cikgu perlu masukkan di bahagian pengurusan bilik cikgu, bukannya program. Alright. Okey, soalan lain yang berkaitan bahagian B. Mengapakah tiada menu untuk upload gambar program yang dilaksanakan dalam SEPKM seperti ERPH? Okey, bukti ini bagi mengukuhkan dan nampak lebih sempurna kepada GBK. Alright cikgu, idea ini memang sangat bagus dan sedang dalam proses pemurnian sistem. Okay, mungkin akan ada lah lepas ni cikgu boleh lampirkan terus, tapi kita tunggu sampai sistem dimurnikan. Soalan seterusnya, mengapakah sesetengah maklumat ataupun laporan yang diisi oleh GBK tidak dipaparkan dalam laporan bercetak? Ini pun dalam proses pemurnian sistem. Okey, bagaimana untuk mengisi SEPKM bagi GBK atau GBKLD yang hanya perlu hadir ke sekolah secara bergile-gile? Perlu ditulis sebagai cuti semasa tidak bertugas di sekolah atau ada cara penulisan lain dalam SEPKM seperti PDPR? Alright cikgu, tiada istilah cuti melainkan memang GBK bercuti. Alright, jadi cikgu kena isilah sama macam laporan bekerja daripada rumah lah, maksudnya cikgu outreach dan sebagainya. Okay, so harap jelas ya part B. Sekarang kita masuk ke bahagian C. Alright, bahagian C ni adalah lebih mudah. Cikgu isi je lah apa-apa lain-lain sumbangan di sekolah selain daripada yang cikgu isi bahagian A dan B tadi. Right, bahagian A dan B tadi tu dia agak rigid sikit lah sebab kita memang ada kolom-kolom yang kita perlu isi. Jadi apa-apa aktiviti yang cikgu isi selain daripada bahagian A dan B tadi, cikgu bolehlah isi di bahagian C. Contohnya, cikgu jadi AJK hadiah untuk sambutan bulan kemerdekaan ataupun AJK buku program, right? Ataupun guru bertugas mingguan dan sebagainya. Alright. Soalan yang selalu diajukan untuk bahagian C ni lain-lain sumbangan. Ada yang tanya, pembacaan buku dan membuat pembelajaran sektor awam EPSA untuk SPL KPM boleh dimasukkan dalam e-record tak? Jawapannya tidak boleh. Alright. Mana-mana pembelajaran dan pembacaan buku tidak perlu diisi dalam SEPKM. Cikgu kena ingat, SEPKM ni hanyalah untuk perkhidmatan kita. E-record ni kita isi perkhidmatan, manakala pembacaan buku tu semua adalah untuk diri kita sendiri kan. So cikgu tak boleh isi. Okey, untuk bahagian D, perkhidmatan luar sekolah. Alright, contohnya untuk program hari ini. Okey, untuk program hari ini adalah program anjuran PPD. Cikgu boleh klik di sini, program anjuran PPD. Maksudnya, untuk perkhidmatan luar sekolah, cikgu rekodlah mana-mana yang cikgu hadir mesyuarat, bengkel khusus, klinik kaunseling, dialog prestasi, taklimat di luar sekolah. Maksudnya bukan sekolah yang anjurkan. Mungkin juga kata benda ni program PPD tapi saya berlaku di sekolah saya sebagai tuan rumah. Tak apa cikgu. As long as itu bukan anjuran sekolah, cikgu isilah di mana-mana kolom yang ada di sini. Alright. Kemudian bahagian E, record. Record okay, untuk kenyataan cuti ni. Alright. Kenyataan cuti, rekodkan cuti ataupun MC.
Okey. Kemudian sekiranya sekolah cikgu ada murid cicir, dia automatik akan ada senarai murid cicir untuk tindakan GBK atau intervensi berkaitan. Alright. Okey, alright. Sebelum tu, untuk kenyataan cuti ni ada yang tanya hari tu. Kenyataan cuti contohnya cuti tahun baru Cina. Kami kena isi ke? Alright cikgu. Untuk kenyataan cuti ni hanya untuk cuti yang MC cuti sakit ataupun cuti CRK ataupun cuti bersalin. Alright. Untuk cuti yang cuti public holiday ni, cuti umum yang semua orang cuti ataupun cuti sekolah, cikgu tak perlu isi untuk kenyataan cuti. Alright. So saya harap jelas ya. Okay. So kita pergi pada senarai aktiviti. Okay, dalam bahagian senarai aktiviti, cikgu klik kat sini kan, dia akan keluar senarai aktiviti, senarai klien, senarai kategori. Okay. Alright, adakah laporan boleh dikemas kini atau dibetulkan? Saya cerita boleh edit tak laporan jika kita dah submit? Jawapannya boleh. Right? Bagaimana cara nak membetulkan atau mengisi laporan yang dah disubmit tadi ke, ataupun kita dah klik tiba-tiba kata salah lah. Macam mana ya? So cikgu kliklah pada menu senarai aktiviti. Okay, cikgu klik pada senarai aktiviti, dia akan keluar lah ni. Contohnya okay, minggu keberapa cikgu klik papar, okay, kemudian dia akan paparkan. Okay, cikgu refer pada item di hujung ni. So di sinilah yang cikgu boleh edit dan sebagainya. Cikgu nak print, okay, cikgu boleh cetak. Okay, yang hijau ni adalah cetak, yang biru adalah kemas kini, manakala merah adalah untuk padam. Alright. So kalau cikgu nak edit, cikgu pergilah pada yang biru tu, cikgu kemas kini. Okay, untuk kemas kini, cikgu boleh kemas kini lah bilangan pelajar ke dan sebagainya. Tapi sekiranya ia melibatkan bidang, cikgu kena padam dan cikgu kena isi semula. Sebab cikgu tak boleh nak edit. Kalau cikgu boleh klik lah, cikgu try buat. Nanti cikgu akan tahulah dia boleh edit atau tidak. Sekiranya tak boleh edit, cikgu pergi pada bahagian padam. Okey, yang seterusnya paparan klien. Okey, cikgu klik bahagian senarai aktiviti tadi, cikgu boleh tengok klien-klien yang cikgu dah buat, dah beri sesi. Okey, yang ini saya ambil paparan daripada JU Bangsaan lah. Contoh dia, harap semua menjaga etika kerahsiaan. Right, kita nak tunjuk je senarai klien. Okey, ini adalah senarai kliennya. Kemudian dia akan ada aktif, tidak aktif ataupun aktif, selesai, aktif dan selesai. So ini adalah paparan status senarai klien. Right, cikgu boleh explore lah di e-record cikgu sendiri. Okey, kemudian senarai klien tadi, kita dah klik klien tu, so kita boleh klik lah untuk kita laporkan perubahan status klien. Contohnya, untuk sesi kedua ada improvement tak? Ataupun adakah klien tu dah selesai kes dia. Jadi kalau dah selesai, cikgu perlu klik set selesai. Cikgu kena update perubahan status klien sebab dia akan keluar nanti di bahagian analisis. Okay. Okey, ini adalah contoh paparan analisis sesi yang diterima oleh seorang klien. Maksudnya satu klien ni, okey, siapa budaknya, contohnya okey Sanjay ni. Dia kelas mana? Okey, cikgu boleh tengok berapa banyak sesi kaunseling individu yang dia dah sertai. Adakah dia dah terima kaunseling kelompok, bimbingan individu berapa banyak, bimbingan kelompok berapa banyak, and then ada tak cikgu masuk kelas ganti untuk pelajar ni, dia ada pernah masuk tak kelas dia untuk kelas ganti, ataupun ada tak apa-apa sesi konsultasi berkaitan dengan pelajar ni, berapa banyak program kaunseling yang melibatkan pelajar ni. Okey, pelajar ni dah join 6 program. So dia dah mendapat total perkhidmatan daripada kaunseling sebanyak 9. So inilah antara perkhidmatannya. Right, cikgu boleh tengoklah, maksudnya go one by one klien cikgu. Okay. So ini adalah senarai kategori.
Alright, senarai kategori. Cikgu klik senarai kategori, dia akan terus keluar. Individu, kelompok, program, kelas ganti, konsultasi ataupun ziarah cakna. Contoh cikgu klik senarai individu, dia akan keluar lah. Okey, individu, inilah sesi-sesi individu yang ada. Maksudnya ini untuk mudahkan cikgu untuk lihat semula laporan cikgu mengikut kategori. Okey. Okey, soalan yang berkaitan dengan senarai klien. Bagaimana hendak melihat kes yang selesai? Okey cikgu, yang biru ni kes selesai ni macam mana? Kes selesai ada di bahagian senarai klien. Cikgu pergi pada button yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni itu adalah senarai untuk kes selesai. Cikgu boleh klik perubahannya. Alright. Okey, seterusnya. Laporan tadi cikgu. Kita pergi pada laporan ya. Okey. Cikgu boleh pilih tarikh dan minggu. Contohnya cikgu nak pergi laporan hari-hari. Cikgu pilihlah laporan mana, ikut ni laporan harian. Hari apa, tarikh ni bila, cikgu klik papar. Ataupun cikgu nak pergi laporan mingguan. Cikgu boleh klik minggu keberapa, klik papar. Okey. Ini cikgu boleh pergi pada analisis mingguan. Okey, untuk sesi individu, kelompok, program. Sama sahaja macam buku perkhidmatan kaunseling kita yang kita pakai sebelum ni. Okey, layoutnya adalah sama sahaja. Alright, ini adalah laporan LPBK, laporan ziarah cakna, laporan rumusan bimbingan dan kaunseling. Semua ini akan auto-generate daripada apa yang kita dah laporkan, yang kita dah record. Right, pilihan item yang hendak dipaparkan yang inilah. Okey cikgu, so yang ini laporan senarai murid, perkhidmatan dan sub bidang. Yang ini cikgu boleh pilih lah, pilih bidang dan juga fokus. Ini bagi memudahkan cikgu untuk dapat melihat laporan yang cikgu dah buat. Alright, kemudian laporan harian. Ini adalah laporan harian yang cikgu laksanakan. Alright, contoh laporan harian, contohnya minggu keberapa, hari apa, tarikhnya bila. Okey, sesi bimbingan dan kaunseling, okey, apa prosesnya. Sama je cikgu, sama macam buku rekod kita yang sebelum ini. Sekiranya cikgu nak simpan laporan ni, cikgu bolehlah klik cetak dan cikgu cetak dan simpan di file. Okey, ini pula adalah laporan mingguan. Okey, paparan laporan ini adalah laporan yang telah disahkan. Okey, paparan laporan yang telah disahkan ni akan berada di dashboard GBK. Jadi cikgu boleh tengok pengetua cikgu dah sahkan ke belum? Guru besar dah sahkan ke belum? Jadi cikgu boleh lihat di sinilah contohnya. Pengetua cikgu ataupun guru besar boleh bagi ulasan. Kemudian dia akan klik sahkan. Okey, soalan. Bagaimana pengetua boleh semak dan sahkan e-record kita? Senang saja cikgu. Pengetua perlu pergi pada website yang sama www.sepkm.com, sepkm.com. Website yang sama macam kita, e-record kita. Kemudian okey, pergi pada pengetua, ID ni adalah kod sekolah. Contohnya BEA apa-apa-apa, okey. Passwordnya PGB. Alright. So ini adalah cara pengetua untuk sahkan. Saya ambil contoh Puan Zubaidah buat hari itu, okey. Klik button laporan. Kemudian pilih nama GBK. Alright, bila ini dashboard pengetua cikgu, ni bukan dashboard kita, ni dashboard pengetua. Alright, pengetua boleh bagi, kalau sekiranya pengetua cikgu masih tak sahkan, cikgu boleh bantulah pengetua untuk sahkan. Ajarlah pengetua, bantu pengetua untuk pergi pada laporan. Kemudian klik, pilihlah GBK yang ada. Pilih hari apa atau mingguan. Alright, klik button papar untuk semakkan pentadbir. Better papar yang laporan mingguan lah. Minggu keberapa, kemudian papar. Dan bagi tujuan pengesahan, klik button pada papar pada minggu tersebut. Contohnya kat sini papar
Kemudian hujung nanti akan keluar paparan dan klik sahaja disahkan. Okey, soalan lain berkaitan dengan laporan ini ya. JBK tidak perlu hantar apa-apa kan macam ERPH pada pentadbir. Bukan ke pentadbir boleh tengok terus e-record kita? Betul cikgu, JBK tidak perlu hantar apa-apa pada GB ataupun pengetua kerana mereka boleh melihat kerja buat kita di dashboard mereka. Tapi sekiranya pengetua cikgu, GB cikgu minta juga untuk serahkan bukti, jadi cikgu bolehlah cetak laporan tersebut, masukkan dalam fail dan cikgu hantarlah. Sekiranya mereka mahukan hard copy. Okey, kita teruskan pada paparan analisis ataupun impak. Okey, paparan analisis ataupun impak. Okey, ini adalah contoh impak bimbingan dan kaunseling. Okey, cikgu boleh tengoklah kalau cikgu klik ni dia akan tunjuklah semua kerja buat kita. Ini saya ambil daripada sekolah lain sebab kita baru buat jadi kita punya banyak kosong-kosong je. Jadi saya ambil sekolah lain Johor lah ni. Alright, so kita boleh nampak impak dia. Okey, berapa persen yang kes kita dah selesai, kes yang ada. Alright, kemudian okey, kalau pencegahan berapa banyak bilangan sesi, berapa banyak bilangan sesi kelompok. Okey, and then jenis perkhidmatan boleh tengok dia akan keluarkanlah statistik dengan lebih detail. Okey, yang ini analisis GBK. Right, jadi cikgu boleh tengok sendiri dashboard tu pada dashboard cikgu pun ada, pengetua pun nampak paparan yang sama untuk ni, analisis GBK. Jadi pengetua boleh tengok siapa cikgu-cikgunya dan bagaimana perkembangannya, apa yang dia dah buat. Alright. So ini adalah analisis murid. Analisis murid yang menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, berapa banyak, apa yang dia dah terima. Okay, so saya padamkanlah nama sebab etika kerahsiaan. Okay, lain-lain perkhidmatan. Okay, untuk bahagian lain-lain. Okay, yang pertama data psikometrik cikgu. Okay, sekarang ni ini adalah contoh paparan daripada Johor ya cikgu. Yang ini, okay, cikgu boleh muat naik ni adalah daripada EPKM kita lah. So benda ni untuk cikgu-cikgu daerah Kelang, cikgu hanya boleh buat sekiranya cikgu dah jalankan ujian psikometrik, cikgu dah key in ujian, result keputusan ujian tersebut, kemudian barulah cikgu boleh download dan kita akan upload di sini. Maksudnya kita download di EPKM, kemudian kita upload di bahagian e-record. Right? So ini mungkin masa hujung-hujung tahun sikit nantilah. Okey, nanti bila cikgu dah download, cikgu akan nampaklah data dia. Cikgu boleh tengok analisis data psikometrik cikgu. Okey, untuk bahagian lain-lain, untuk data cicir murid, ini adalah paparan untuk sekolah yang tiada kes murid cicir. Okey, so dia akan keluar macam ni. Tapi sekiranya sekolah cikgu ada paparan, ada murid cicir, okey, inilah paparannya. Dia akan tulis nama pelajar tersebut, dia akan senaraikan dan dia akan tulislah adakah pelajar itu berisiko cicir ataupun cicir. Okey, seterusnya untuk bahagian lain-lain, kita ada bahagian minda sihat. Okey, cikgu minda sihat hanya untuk sekolah menengah sahaja. Right? So cikgu sekolah rendah boleh rehat sekejap. Okey, ini cikgu-cikgu sekolah menengah. Minda sihat, kita akan ada senarai semak keperluan murid dalam kebiasaan baharu. Okey, ini adalah proses mengisi senarai semak keperluan murid dalam kebiasaan baharu. Jadi dia akan keluar nama pelajar, kelas mana. Untuk soalan 1, cikgu kena klik satu-satu ni. Soalan 1 ni dapat berapa? Mikrofon siapa yang on tu? Alright, terima kasih.
Okey, cikgu klik lah. Nanti cikgu kena isi satu-satu soalan daripada soalan 1 sampai soalan 20. Saya tak ni kan, kalau kau tengok aku senyap tu jangan tanya sama dengan saya tu awak. Kalau aku senyap tu Okey cikgu. Seterusnya, analisis senarai semak keperluan murid dalam kebiasaan baru. Okey, tadi dah isi, so ini analisis akan keluar paparan beginilah. Ni biasanya nantilah, sekarang kita tak ada lagi kan, pelajar pun belum ada lagi. Okey, ini paparan lain untuk minda sihat bahagian holy pula ya. So sama juga, dia akan keluarkan senarai nama pelajar, kelas mana. Cikgu kena isilah satu per satu. Kemudian lepas cikgu dah isi, cikgu boleh klik papar analisis. Maka akan keluarlah analisis yang seperti ini. Okey. Alright, yang ini pula untuk minda sihat PHQ 9. Sama juga cikgu. Alamak, saya tak padam pula. Lupa nak tutup nama pelajar ni. Alright, so bila cikgu key in, dia akan automatic. Dekat ujung ni, dia akan secara automatik keluar sama ada pelajar tu skor dia lebih atau lebih. Kalau sekiranya lebih 10, dia akan keluar macam ni lah. Dia perlukan intervensi khusus ke ataupun dia perlukan dia normal ke. So yang ini adalah auto generate. Right. Sama juga dengan GAT 7. GAT 7 pun sama. Okey, cikgu isi dan dia automatik dia akan keluar bahagian ini. Adakah pelajar tersebut perlukan intervensi umum ataupun intervensi khusus. Okey, alright, ini proses pengisian saringan minda sihat saringan kedua cikgu. Okey, yang tadi tu saringan pertama, okey sekarang saringan kedua. Alright, saringan kedua cikgu sama juga, cikgu kena klik satu per satu. Right, hanya pelajar yang mendapat skor tinggi dan berkeperluan untuk menjalani saringan 2 akan tersenarai. Dia akan automatik. Right. So, cikgu perlulah isi skor yang diperolehi sehingga selesai dan cikgu simpan. Okey cikgu, saya dah sampai ke penghujung. Jadi keseluruhan pengisian rekod SEPKM, dia akan nampaklah jumlah sesi dan apa impak kaunseling. Cikgu kena ingat, kes selesai tu bukan kayu ukur untuk kompetensi GBK. Tapi kita akan tengok dari segi pelaporan data. Pelaporan data itu yang menunjukkan keberhasilan guru bimbingan dan kaunseling. Jadi jumlah sesi sangat penting untuk tengok impak kaunseling kita. Dan pelaporan data adalah menunjukkan keberhasilan GBK. Alright. So, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan okey, sekiranya ada soalan, saya harap JU-JU lain dah selamat menjawab kot ya. Saya stop sharing kejap. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Rafidah binti Yunus di atas perkongsian dan juga taklimat sebentar tadi yang sedikit sebanyak membantu rakan-rakan guru bimbingan kaunseling dalam penggunaan e-rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Dengan ini secara tidak langsung memantapkan lagi kerja buat perkhidmatan kaunseling daerah Kelang. Baik.